Boleh mula ke Syed? Boleh Ustaz. Kak Syeda dah Okey. buka semua dah. Kejap, tak buka majlis lagi. Tak buka majlis Dah. lagi. Sebab dia apa? Sebab line Kak Syeda ni tak stable sikit lah malam ni. Jadinya macam tergantung-tergantung semua. Dia terputus sekejap. So, maaf kalau kata terkeluar sekejap ke apa, nanti Kak Syeda kena cari posisi yang baru pula ni. Sebab kat luar tu bising sikit tu dalam bilik ni. Bunyi senyum sikit lah. Sebab tu. Okay, kita mulakan majlis dulu Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua dan juga Ustaz. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi sesi kita seterusnya pada tajuk muka surat 98 Ustaz ya. Rasanya yang bab kunut tu dah habis Ustaz. 38. So tajuk dia jamak tanpa sebab malam ni. Betul. Okey, insyaAllah Ustaz. Kita mula Ustaz. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dengan rakan pejabat lah, satu van daripada UIA, 2 hari 1 malam lah, 3 hari 2 malam, begitu. Baik, jadi bila duduk Kelantan ni dengan kita punya connection yang saya tak pasti bagus ataupun tidak dan seumpamanya, maka saya minta tangguhlah kuliah kita pada minggu sudah. Paling tidak adalah malam yang ibu-ibu sekalian boleh lihat lah. Baik, pada malam ini kita sambung lagi bacaan buku yang kita pilih, iaitu karya guru kami yang mulia, Hafizahullah Ta'ala, iaitu Dr. Omar Muhammad Nur, Hafizahullah Ta'ala. Dan kita membincangkan buku yang bertajuk Fiqhul Hadis, Sahih itu Sunnah, memahami hadis tidak semudah, Sahih itu Sunnah, Dhaif itu bid'ah. Baik. Antara isu yang sering juga kita dengar dibincangkan yang menimbulkan khilaf, setengah pihak mendakwa boleh untuk kita jamak solat tanpa sebab, walaupun tidak ada sebab-sebab yang dibenarkan syarak ataupun kita panggil daruriyah, yakni darurat tu, maka boleh juga sebenarnya. Ini berdasarkan hadis yang mengisyaratkan Rasulullah pernah buat yang demikian. Benarkah dakwaan tersebut? Sedangkan yang kita belajar, jamak itu kena bezakan antara jamak dengan jamak qasar. Jamak dan qasar, dan juga jamak qasar. Itu dua perkara yang berbeza. Jamak menghimpunkan, qasar meringkaskan. Jamak qasar menghimpun lantas meringkaskan. Itu ada syarat-syarat dia, ada seumpamanya kalau kita belajar dalam mazhab Syafi'i. Baik, dalam bab ini perbincangannya adalah tentang jamak, bukan qasar. Jamak saja. Jadi benarkah dakwaan yang mengatakan boleh jamak tanpa sebab? Contoh, saya di rumah, solat zuhur, solat asar, saya jamak tiba-tiba, sama ada taqdim ataupun takhir. Taqdim himpunkan zuhur dengan asar, takhir himpunkan zuhur dengan asar jugalah, tapi dibuat dalam waktu asar. Taqdim buat zuhur dengan asar, himpunkan pada waktu zuhur. Bolehkah begitu?
dalam keadaan tidak ada sebab-sebab yang kita kata saja-sajalah, saja. Boleh ke begitu? Itu antara yang kadang-kadang dibincangkan dalam bab ini, insya-Allah. Baik. Soalannya berbunyi, adakah ataupun wujudkah hadis yang menceritakan Nabi SAW menjamak solat tanpa uzur, yakni uzur syar'i, yakni di Madinah, manakala yang mengisyaratkan sanadnya sahih. Ada tak mana-mana hadis yang mengisyaratkan bahawa Rasulullah ni pernah jamak solat ketika di Madinah, menghimpunkan 2 waktu tanpa sebab, tanpa uzur syar'i? Adakah hadis sahih tentang perkara tersebut? Itu soalan dia. Kemudiannya, jika ada hadis itu sahih, apa maksud sebenar kandungan, yakni fiqh ni kefahaman yang mendalam lah. Apakah fiqhul hadis ataupun kefahaman riwayat tersebut? Kalau ada hadis sahih, betul ke boleh kita ambil literal macam tu, secara zahir macam tu, ataupun ada kefahaman yang lebih maksudkan ialah riwayat Muslim. Rupa-rupanya ada, tuan-tuan. Ada hadis yang mengisyaratkan Rasulullah solat jamak, seolah-olah dalam teks tersebut tidak mengisyaratkan ada sebarang keuzuran. Hadis tersebut adalah riwayat Muslim, yang mana daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni daripada siapa tu? Daripada pakcik ataupun sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang berbunyi shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pernah menjamakkan solat zuhur dan asar. Rasulullah SAW solat zuhur dengan asar secara jamak. Wal maghrib wal isya jami'an, dan kemudian maghrib dengan isyak pun jamak juga. Fi ghairi khaufin, dalam keadaan tidak ada ketakutan. Khauf itu takut, yakni dalam keadaan peperangan sebenarnya maksud di situ, ya. Dan juga wala safarin, dan juga bukan dalam keadaan musafir. Sedangkan antara syarat yang membolehkan jamak dan qasar ataupun jamak itu, jamak dan qasar ataupun jamak qasar adalah yang pertama musafir, antaranya juga sakit, dan uzur-uzur syar'iyyah lain. Nanti kita akan tengok fatwa Syekh Dr. Yusuf Qardawi yang juga menarik dalam hal ini. Sangat kontemporari dalam fatwa muasirahnya. Baik, itu riwayat hadisnya daripada riwayat Muslim. Adalah secara hadisnya, at the first place, kita tahu sekarang, ada hadis sahih riwayat Muslim yang isyaratkan secara zahir Rasulullah pernah jamakkan solat zuhur dan asar, maghrib dan isyak, sedangkan situasinya bukan situasi perang, bukan situasi sedang dalam musafir. Di sini menarik ni. Kalau orang yang baca satu hadis ni saja, maka dia berkesimpulan, bolehlah ada hadis sahih ni. Kemudian dia hari-hari solat zuhur dengan asar, jamak. Kita kata awak tak solat zuhur ke? Solat semua jamak, dia kata. Jamak celah mana? Awak musafir ke? Dia kata dah. Awak dalam keadaan uzur ke? Ada keuzuran apa-apa? Tak ada. Betul? Adalah rahsia saya. Rupa-rupanya dia jumpa hadis mana? Hadis ni di mana-mana, dan dia yakin hadis tu sahih, dia ambil secara literal. Ni bahaya, tuan-tuan. Jadi literalist lah. Kita pun walaupun kita mengaji hadis, kita tak nak jadi macam tu. Tak boleh. Nah, dia ada konteksnya, nanti kita akan tengok. Sebab tu para ulama bila nak rumuskan ataupun istinbat hukum itu, dia tak ambil satu hadis. Dia ambil semua hadis yang ada kaitan dengan kes itu untuk dianalisis. Collecting data lah, macam kita buat analisis lah, Pak Ina, ya. Ambil data, masuk lab dulu, tengok keadaan, observe dulu. Dia bukan jumpa-jumpa tu. Ni lah.
Inilah penawarnya ni. Jumpa-jumpa tu, inilah ubatnya ni. Tengok-tengok racun rupanya. Nah, rupa-rupanya kalau makan sekali, ubat. Kalau telan banyak kali, dia jadi racun. Tak kenal lah. Baik. Dalam riwayat lain pula, ada riwayat berbunyi, fi ghairi khawfin wala matar. Bukan kerana takut dan hujan. Di sana, dalam riwayat ada riwayat menyebutkan, bila hujan terlalu lebat, solat Jumaat pun tidak perlu untuk pergilah bagi lelaki. Tapi zaman tu lah, zaman kita ni dengan keretanya, dengan apa. Kena tengok konteks juga tu, saya kata tu. Kalau pegang zahir hadis, elok kawan-kawan kita belajar dulu ya. Solat Jumaat ni hujan turun. Hujan bukan lebat mana pun. Dia kata Rasulullah sebut dalam hadis, kalau hujan tak payah pergi sembahyang Jumaat. Padahal dia punya masjid dengan asrama tu bukan jauh sangat pun, bahasa sungguh. Itu namanya bukan apa tu mengambil kesempatan. Ataupun malah sembahyang dan seumpamanya. Tak boleh lah. Zaman ni zaman yang banyak dah kemudahan. Tapi konteks zaman Rasulullah bila berlaku hujan, orang Arab ni tengah pada pasir, tiba-tiba berlaku hujan, dia macam satu benda yang sangat rare. Dia boleh jadi sibuk untuk tak ada air ke lagu mana. Jadi happy sungguh ke lagu mana. Maksudnya bukan benda. Kita ni hujan 2-3 hari. Tiap petang hujan sekarang. Apa pelik je. Begitu. Apatah lagi pada zaman Rasulullah, masjid itu tidak ada bumbung pun. Masjid Rasulullah tu pada peringkat awal tak ada bumbung sebenarnya. Kemudian baru ada atap kamar. Bayangkan nak sembahyang Jumaat. Sebab tu ada hadis lain, Rasulullah bila sujud tu dalam keadaan air pernah tenggelam sampai lepas kaki buku lali, bukan hampir sampai buku lali tu. Maksudnya tengah solat tiba-tiba hujan, selesai sujud tu dalam air begitu tu. Di samping dia punya tanah, lantai tu tak ada kapek apa semua macam kita hari ni. Pasir lah. Itu realiti. Bila bincang hadis ni, nak tengok dia punya sabab urut dan juga realiti zaman tu dan konteks zaman sekarang. Baik, hadis kedua-dua hadis ini adalah Sahih Muslim nombor 705 dan juga nombor 705 juga nombor 54. Baik. Kemudian kata sanad hadis. Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam Kitabus Salah Al-Musafirin wa Qasruha, dalam kumpulan hadis yang bertajuk bab jamak solat dalam negeri. Itu yang dibuat oleh Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullah taala. Kemudian beliau membuka bab ini dengan riwayat Malik bin Anas radhiyallahu anhu daripada Abu Zubair, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya lagi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal 'isha'a jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Maksudnya Rasulullah SAW melakukan solat zuhur dan asar bersama-sama jamak, himpun, maghrib dan isyak dihimpunkan bukan kerana takut, yakni kerana peperangan, dan juga bukan kerana musafir. Maksudnya tidak ada uzur syar'i ketika Rasulullah buat. Masalahnya sekarang hadis ni sahih itulah. Sebab tu ada pihak yang tengok ada hadis ni dia kata. Begitu Baik. Kata guru kami lagi, hadis ini adalah milik ahli Hijaz, yakni Mekah, Madinah. Ahli Hijaz, Mekah. Mekah. Riwayat ini dirakam oleh seseorang yang diperakui sebagai tokoh yang paling menguasai hadis Hijaz, iaitu Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Malik bin Anas radhiyallahu anhu, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas juga digelar sebagai Imam Darul Hijrah ataupun dia panggil Haramain, kerana Imam Malik bin Anas ni tak pernah keluar daripada Mekah dan Madinah. Dia duk ulang-alik dua ni sepanjang hidup dia. Dia punya sayang, cinta pada Rasulullah dan para sahabat menyebabkan dia tak pernah keluar daripada Mekah Madinah. Dia ulang gitu. Dahsyatlah Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Baik, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Baik, katanya lagi Imam Asy-Syafi'i berkata, jika bukan kerana Malik dan Sufyan, yakni Sufyan bin Uyainah di sini, pupuslah ilmu di Hijaz.
Kalau tidak kerana Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu dan juga Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, maka pupuslah ilmu di Hijaz. Ini satu bentuk pujian lah. Nak kata betapa besar sumbangan dan kita katakan kehebatan Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah, sehingga kan Imam Syafi'i kata kalau tak ada dua orang ni, ilmu di Madinah ni tak ada lah. Macam kita hari ni lah. Kalau tak ada tokoh A, tokoh B ni, mungkin orang tak bercakap lagi tentang hadis sahih tak sahih di Malaysia ni. Mungkin ada orang iktiraf begitulah. Nasib baiklah dia 10 tahun dulu dengan beraninya mengkritik, membuka dimensi baru, mengkritik amalan-amalan khurafat yang dianggap biasa. Dia ambil risiko yang pada awalnya dikutuk, dikritik, dicerca, dimaki, termasuk oleh saya sendiri. Dan kemudian bila kita baca tulisan-tulisan dia, tujuan baca tu untuk apa? Untuk nak cari salah lah. Apa yang mengarut sangat ni? Orang tak betul, orang tu tak betul, macam dia seorang je betul. Saya pun baca. Baca-baca, nampak baca okey ni. Minggu depan baca lagi. Boleh tahan. Minggu depan baca lagi. Betul dia cakap ni. Sebab itulah dia mudah bila kita nak bincang, kita nak bincang benda-benda yang agak kritikal dan apa semua ni. Jika kawan kita tu walaupun dia tak setuju dengan kita, tapi dia jenis orang yang terbuka untuk membaca dan menerima maklumat dulu. At least dia dengar dulu beberapa pihak. Itu boleh kita ajak bincang. Tapi kalau dia ni memang kita tahu dari awal sampai sudah dengar seorang tu je. Yang tu beli hadiah Quran ke buku ke bagi. Lepas tu tak apalah awak bacalah. Selagi dia tak baca, selagi tu kita payah nak bincang lah dengan dia. Baik. Kemudian katanya di sini lagi, itulah sebabnya Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di awal bab. Hal ini demikian kerana beliau menyusun hadis-hadis sesuai dengan kesahihannya. Baik, Imam Muslim ni, ada orang belakang saya tadi. Ilaha illallah, bukan aku. Saya tarik gini ke? Saya paling macam dah ke? Siapa dia belakang aku ni? Kejut. Rupa-rupanya buku. Sorry. Baik. Imam Muslim bin Anas, bila dia susun Sahih Muslim, contoh dalam bab tu ada 5 hadis. Hadis yang lebih kurang sama. Imam Muslim punya teknik, dia akan susun yang nombor 1 tu hadis yang paling kuat. Di sisi dia. Yang kedua, yang kurang sikit. Sahih juga. Tapi ranking dalam 5 ranking sahih tu, dia letak yang paling kuat di sisi dia. Nombor 1. Yang kedua kuat, nombor 2. Nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tu. Dia panggil al-fan, seni ataupun metodologi imam-imam ini yang berbeza antara satu sama lain. Imam Bukhari mungkin lain. Imam Muslim itu kaedah dia antara lain. Bapak rahimahullah. Baik. Jadi bila ulama-ulama yang mengaji hadis ni, dia tengok Imam Muslim susun begitu, maka automatically dia tahu. Dalam bab ni hadis nombor 1 ni hadis paling kuat. Jadi bila mana hadis nombor 1 ada orang berhujah dengan hadis nombor 5, sedangkan ada hadis nombor 1, maka kita automatically kita kata hadis nombor 5 ni sebenarnya hadis yang tak mencapai, walaupun sahih juga, tapi tak mencapai tahap hadis nombor 1. Sebab ada kadang-kadang percanggahan, pertambahan lafaz riwayat. Contohnya dulu ingat tak isu kucing ni boleh jual ke tidak? Ada hadis berkaitan dengan kucing ataupun anjing, boleh jual ataupun tidak. Maka memang ada hadisnya dari riwayat Muslim. Bila dilihat balik, yang ada lafaz tambahan kucing tu adalah dalam susunan Imam Muslim, hadis yang di bawah sekali. Hadis yang di bawah sekali. Hadis tu ada, tapi hadis tu dalam riwayat dia di bawah sekali. Menunjukkan hadis yang paling lemah di sisi Imam Muslim, hadis sahih yang paling lemah. Gitulah lebih kurang. Sedangkan hadis atas tu hanya sebut anjing saja. Dululah ada polemik berkaitan perkara itu. Kalau siapa ingat lagi, boleh tengok balik perkara tersebut. Maka disimpulkan, sebab orang tu marah
jual kucing ribu-ribu ni, kita jual anjing memang kita tak jual lah. Anjing ni siapa Melayu Islam jual anjing. Tapi kucing lah jangan main Farsi tak Farsi lah. Iran lah, Farsi lah, Syiah lah ada belakang. Kucing Siam lah. Nah, harga bukan main seekor-seekor tu. Tu yang kalau mati sedih bukan main tu dah lah mahal. Manja, comel pula apa semua ni. Gitu. Baik. Itu seni apa nama seni Al-Imam Muslim rahimahullah antara lainnya. Baik. Kata guru kami ini lagi, yang paling sahih selalu diletakkan di permulaan. Ini Imam Muslim punya style. Kemudian katanya lagi, riwayat ini disokong oleh Zuhair bin Muawiyah daripada Kufah. Seperti Malik, beliau juga meriwayatkan daripada Abu Zubair dengan lafaz salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an bil Madinah fi ghairi khaufin wala safarin. Tengok lafaz sedikit berbeza tu. Biasalah dalam riwayatan hadis sebenarnya perkara itu ma'ruf. Sebab tu dia ada riwayat bil makna. Jadi lafaznya lafaz perawi tapi maknanya dikekalkan daripada maksud asal hadis tersebut. Sebab perpindahan lafaz. Cuma ada hadis yang sebaik-baiknya lafaz itu dikekalkan. Bahkan kata para ulama ya, antara hadis riwayat Muslim dengan hadis-hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim lebih teliti dalam mengekalkan lafaz tu sebiji-sebiji dengan lafaz Rasulullah. Imam Bukhari kadang-kadang dia ringan sikit lafaz-lafaz riwayat bil makna, yakni lafaz yang tidak sebiji macam Rasulullah sebut tapi maknanya sama walaupun lafaz tu lafaz perawi. Imam Bukhari terima. Imam Muslim lebih mendahulukan lafaz itu mesti sebiji yang Rasulullah sebut. Tu antara technicality sikitlah. Technicality sama-sama perawi dia. Tok guru anak kurit lah ni Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Baik, katanya lagi apa dia? Rasulullah SAW melakukan solat zuhur dan asar bersama-sama. Bersama-sama ni terjemahannya kurang tepat. Bersama-sama ni macam solat zuhur dan asar bersama-sama dengan siapa? Sepatutnya solat zuhur dan asar secara menghimpunkan keduanya. Secara jamuk lah kita faham lah di situ ya. Tapi ada lafaz fil Madinah, di Madinah. Bukan kerana sebab apa nak sebut kerana di Madinah tu? Nak menunjukkan Rasulullah bukan dalam keadaan safar. Ada kata Rasulullah solat jamak ni di mana? Di Kufah. Oh, Rasulullah sedang musafir kot. Jadi ada pula. Jadi bila sebut kata di Madinah, maka semua orang maklum, ulama-ulama maklum, situasi Rasulullah itu bukan dia dalam musafir. Maka apa yang berlaku? Bukan kerana takut dan safar. Riwayat ini membuktikan kesahihan riwayat Malik bin Anas radhiyallahu anhu tadi. Baik. Katanya lagi, Imam Muslim lalu meriwayatkan daripada seorang perawi hadis di Iraq, yaitu Habib bin Abi Thabit, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz yang berbeza. Ada satu hadis lagi dengan lafaz yang sedikit berbeza walaupun makna secara umumnya sama. Lafaznya berbunyi jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina az-zuhri wal 'asri wal maghribi wal 'isya'i bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah SAW pernah menjamak zuhur dan asar. Ini lebih kita faham bila digunakan perkataan menjamak. Zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah bukan kerana takut dan hujan. Lafaznya berbeza di situ. Selain struktur, lafaz itu berbeza. Ada tambahan matar. Bukan kepada khauf, takut dan safar. Yang ni takut dan hujan. Baik. Ada disebut riwayat Imam Muslim juga. Dalam bab yang sama lah tu. Meski semua perawi dalam sanad ini dipercayai thiqah, yakni syarat utama sebagai perawi, namun perbezaan lafaz ini bukan ringan bagi ahli hadis. Bila ada perbezaan riwayat, maka mereka akan nak cari yang paling tepat. Which one could be the very nak kata apa, original one. The word from Prophet sallallahu alaihi wasallam. Lafaz tu dalam banyak-banyak tu yang mana nombor satu paling kuat ni. Tu kerja ulama hadis khususnya yang ambil metod Imam Muslim ni lah.
Makanya katanya lagi apa dari situ? Logik mereka segera mengajukan soalan. Mereka bertanyalah, menimbulkan persoalan. Riwayat manakah yang benar? Bukan kerana takut dan musafir atau bukan kerana takut dan hujan. Salah satunya mesti silap. Dalam perawian tu sikit sebanyak mesti ada yang paling sahih, yang paling tepat dengan kebenaran dengan lafaz Rasulullah, dan yang lain tu mesti ada sedikit dipanggil kesilapan lah. Gitu. Jadi apa yang berlaku adalah Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abdul Bar dan Al-Baihaqi rahimahumullah taala segera mentarjih. Tarjih ni apa? Rajih, melukakan. Jarrah wa ta'dil tu. Tarjih menguatkan, begitulah secara umum ya. Memberatkan, boleh kita kata gitu. Tiga orang ulama, Ibnu Khuzaimah rahimahullah, Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ni ulama belakang ni. Al-Imam Baihaqi rahimahullah, ni muhaddis mazhab Syafi'i. Dia kata mereka segera mentarjih, yakni memberatkan riwayat Malik bin Anas. Hal ini kerana beliau lebih menghafal hadis-hadis ahli Hijaz daripada orang lain. Orang lain riwayat lebih kurang sama, beza sikit. Jadi dalam banyak-banyak ni yang mana paling ada kriteria yang paling kuat? Ternyata riwayat Imam Malik. Sebab apa? Imam Malik ni dia duduk di Madinah. Bahkan dia sempat dengan beberapa tabi'in. Dia berguru dengan beberapa anak murid pada sahabat. Maka riwayat dia dalam Islam semakin dekat dengan zaman sahabat, zaman Rasulullah, semakin dekat dengan kebenaran. Secara umumnya gitu dalam ilmu hadis. Baik, katanya lagi apa dia? Mereka menilai kesilapan riwayat Habib bin Abi Thabit. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini bukan untuk mensahihkannya, akan tetapi untuk menunjukkan kesilapan yang terdapat di dalamnya. Nampak dah. Sebab tu sebenarnya kalau pergi teknikal betul, wa fil haqiqah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pun ada beberapa hadis yang sebenarnya mereka sendiri pun isyarat ni ada masalah. Sengaja mereka masukkan. Cuma secara umum, boleh kata semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada sahih. Cuma ada sikit sebanyak. Dan ni orang yang betul-betul pakar dalam bidang hadis saja tahu. Kita bila diberitahu, dia akan jadi masalah. Kalau gitu Sahih Bukhari tak sahih juga. Sudah. Penimpalan dah. Sebab kita duk kata, orang Sahih Bukhari, Sahih Muslim secara umum sahih. Tapi rupanya geng-geng yang mengaji hadis level tinggi ni, mereka dah capai tahap yang Imam Bukhari pun ada segelintir. Tapi dalam 8,000 hadis yang dia riwayat tu ada tak sampai 10. Berapa saja kali ikut persen tu. Itu pun sengaja mereka masukkan dengan sebab tertentu. Bukannya kerana mereka lo'lak ke, terlupa ke, jahil ke, tidak. Tapi kerana ada sebab mereka masukkan. Maka katanya di sini apa dia? Imam Muslim meriwayatkan hadis itu bukan untuk mensahihkannya, akan tetapi untuk menunjukkan kesilapan yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana yang beliau katakan sendiri di mukaddimah kitab sahihnya, beliau sekali-sekala akan menjelaskan illat ni apa dia? Kecacatan yang tersembunyi. Kalau kata kecacatan yang jelas, it's okay. Everybody can detect the weakness. But apabila benda tu sangat seni dan sangat kita kata halus, sangatlah tersembunyi, maka hanya pakar yang dapat mencium perkara tersebut. Sebab tu ulama-ulama hadis ni bila dibacakan sanad an tu automatically mereka tahu ni tak betul ni. Telinga aku rasa tak kena je ni. Ni ada nama yang disebut dalam sanad ni ada tak kena ni. Ni siapa ni? Bila cek, ada sampai tahap pakar ni, memang betul kita tak ada intuisi tu. Intuisi dia panggil gerak hati tu. Kalau orang sufi dia kata kasyaf lah, laduni lah. Itu cerita lain. Yang ni kita kata apa dia? Gerak hati seorang ibu sebagai contoh. Bukan belajar tu, tak belajar sekolah. Ambil master PhD benda tu. Tapi kita berasa tak sedar.
Anak kita balik sekolah tengok, macam tak kena jadi. Tengok balik, oh betul. Patut bersuara, rasa tak sedap hati, berasa lain pun awak ni. Oh, awak sorok daripada ibu je, begini. Oh, rupa-rupanya ada sekian-sekian. Gerak hati ibu dia. Anak ni jaranglah boleh menipu mak ayah ni. Dah. Terutamanya terutamanya mak lah, ibu sekilas ikan di laut dia tahu jantan betina dah anak dia. Buat dah. Hari ni balik muka monyok, hari ni balik muka happy lah. Ni awak ada apa-apa ni. Ada. Itu bukan belajar, bukan apa. Jadi benda tu sebabnya ialah kita biasa hari-hari dengan benda tu. Begitu juga ulama hadis, sebabkan mereka terlalu mendalami, tenggelam dalam lautan keilmuan hadis ni. Jadi bila bunyi benda pelik sikit, apa ni? Rasa dah. Macam saya, hidung saya ya. Walaupun sumak macam mana, kalau ada tai kucing, dia detect. Ada ni mana ni? Orang kata mana ada? Ada, cari betul-betul. Mesti ada di kawasan ni. Padahal tengok semua hidup sumak dia. Dia sensitif benda tu. Macam mana dah? Jadi sepatutnya kita pun dalam secara umum, bila kita mengaji sunnah, banyak kata tadabbur ni, wafil haqiqah, kalau ada mana-mana orang cerita benda-benda yang pelik, yang tidak ada sandaran pada Quran sunnah, automatically kita rasa tak betul. Macam tak betul lah. Macam tak boleh terima lah. Contoh orang main cerita ni, kayu kokar ni kalau boleh merawat, siapa beli kayu kokar ni simpan di rumah, maka jin syaitan iblis tak masuk. Rezeki-rezeki muncul, curah cimani, darah tinggi, stroke apa semua boleh sembuh belaka. Tutup hospital lah sampai katanya. Berapa kayu kokar ustaz ni, tasbih ni, dia suruh pakai tekuk. Kalau siapa pakai tekuk hari-hari, insya-Allah lebih mujarab contoh. Pergi kerja, pergi mana-mana pakai tekuk. Apa masalah dia kata? Sami muda tu elok-elok je pakai, tak ada masalah pun. Kita kata, pelik juga ustaz ni. Apa masalahnya? Bukannya kata mah. Bukannya kata mah dia kata. Cara dia kata khosiat tu, rendam ni, kayu ni rendam dalam air, minum air tu kita kata dengan sekedok, dengan daki, dengan kumel, tak hygiene langsung ni. Silat-silat rosok buah pinggir apa semua. Jadi kena perhati betul. Jadi nak katanya kita ni, kalau kita jenis orang yang selama ni kita dengar benda gaib, benda ajaib melalui qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mari orang cerita benda gaib, benda ajaib, benda mistik. Ni tok guru punya mimpi. Ni baca, ni sumbernya daripada mastika. Ni daripada bacaria. Kita kata automatically kita akan rasa tak sedap. Telinga kita akan rasa, auto ni something wrong somewhere ni, nampak begitu. Sepatutnya begitulah kita akan jadi institution kita tu jadi cannot be you ke, tak mungkin. Takkanlah Tok Wali ni lebih hebat pada Rasulullah. Gitu. Tadi ada sahabat saya share, Ustaz Muhammad Harif. Kitab-kitab sufi ni memang banyaklah cerita-cerita overclaim ni. Contohnya, malaikat maut mari nak ambil nyawa anak dia ni, dia boleh halau malaikat maut. Tu dia. Malaikat maut tu sahabat rakan sekolah dia, ke adik-beradik ke mana. Jadi anak dia ni gering, nama Syekh ni seorang Syekh Sufi lah. Anak dia tu gering sakit. Malaikat maut pun nak mari ambil nyawa. Bila nak mari ambil nyawa tu, dia halau malaikat maut. Kalau bahasa kitanya, nyah kamu dari sini, jangan ambil, pergi, jangan mari lagi. Malaikat maut ni, ghostan balik. Tak jadi ambil nyawa. Punya hebat. Lepas tu adalah orang komen bawah tu. Ni ilmu Allah. Ilmu Allah luar. Benda tak pelik pun kalau Allah nak jadi. Tengok tu. Saya tanya dia, saya kata, ilmu Allah luar, ilmu kita terbatas. Sebab tu kita kena pakai Quran Sunnah. Dia kata, benda ni biasa je berlaku pada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Gini. Saya pun tanya, Tuan faham tak benda ni? Bila dia sebut lagu ni, bermaksud, dia nak kata seolah-olah Nabi Muhammad boleh ekeh. Nabi Muhammad tu bila malikil maut mari tak boleh nak halau. Akhirnya Rasulullah, memang dia tanya nak mati sekarang ke nak lanjutkan lagi. Itu privilege pada Nabi dan Rasul.
Ada yang terima dan ada yang extend sikit. Itu maklum sebab ada nas tentang perkara tersebut. Tapi halau malaikat maut ni, gede best sungguh ni. Kalau di Malaysia ni Abu Yash'ari yang pernah diceritakan begitu ya. Jadi dia punya anggapan adalah benda tak mustahil berlaku. Tengok hujah dia. Benda tak mustahil. Kita kata tak, benda ghaibiyat ni dia kena ada nas. Rasulullah pun tak pernah ada riwayat halal. Adakah tuan nak kata Syekh sekian-sekian yang lebih hebat pada Rasulullah? Dia kata kelebihan masing-masing. Para Nabi dan Rasul Allah Ta'ala bagi mukjizat. Wali-wali Allah, dia bagi kelebihan lain. Kelebihan lagu mana kalau dah lebih hebat pada Rasulullah ni? Ni indikator kita dalam berfikir. Yang dalam meletakkan benda-benda gaib. Benda tu dia telah langgar akidah nubuwah. Keimanan dalam nubuwah. Dia telah melanggar seolahnya Rasulullah ni lekeh lah. Sedangkan Rasulullah manusia yang paling rapat dengan Allah, paling kenal Islam, paling apa. Sedangkan bila malaikat maut mari pun Rasulullah tidaklah surah diri. Maksudnya Rasulullah redha lah nyawanya diambil. Syekh ni malaikat maut nak mari, dia boleh halau. La ilaha illallah. Tapi bagi setengah orang, ini tak mustahil. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia lebih lagi pada malaikat maut. Macam mana? Tengok, ini pemikiran yang cukup-cukup rosak. Ya. Cukup-cukup rosak. Akalnya tidak dipandu oleh wahyu. Kalau akal yang dipandu wahyu, dia tahu hal ni hal ghaibiyat, tak boleh nak pandang-pandang. Tak boleh pandang-pandang. Baik, habis itu. Kemudian katanya lagi apa dia? Beberapa tokoh hadis mutaakhirin ini yang semasalah yang zaman kemudian dan moden cuba mensahihkan hadis ini. Namun kajian ulama sebelum mereka jauh lebih tepat dan lebih teliti, wallahu alam. Dr. Umar ni manhaj dia, metod dia, ulama zaman awal Islam mesti lebih alim dan lebih kuasai hadis berbanding ulama kemudian dalam menilai riwayat tersebut ataupun melihat kecacatan dia. Itu kaedah dia. Walaupun mungkin ada setengah-setengah orang tak setuju mazhab dalam pengajian hadis lah. Tapi Dr. Umar punya ni dia panggil ihya mutaqaddimin dia panggil. Dia nak menghidupkan kritik hadis zaman awal. Contohnya bertembung antara siapa dia yang orang-orang sunnah kita ni suka guna, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ulama besar hadis sama moden tak nafi sumbangan dia. Tetapi kalau pandangan Syekh Al-Albani rahimahullah bertembung dengan pandangan Imam Bukhari, anda ambil pandangan siapa? Contoh mudahlah, pertembungan antara Imam Bukhari ni Amirul Mukminin fil hadis dengan tokoh paling besar hadis zaman kita, di zaman moden, iaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi bila bertemu dua pandangan ni, nak ambil pandangan siapa? Tarjih tadi, nak beratkan tadi. Of course, dalam bab ini kita mesti kata Imam Bukhari lebih betul. Itu kaedah dia. Mesti imam awal lagi betul. Dah teknikal sikitlah. Baik, kita pergi laju sebab kita nak berhabis juga malam ni. Kandungan matan. Setelah kita mengetahui perkara sebelum ini, maka kita mesti membina hukum fiqh berdasarkan hadis yang sahih. Dalam kes ini, hadis tersebut ialah riwayat Malik dan Zuhair. Melihat kepada kandungan matannya, kita boleh menyimpulkan dua perkara. Yang pertama, menjamak solat diharuskan selagi ada sebab-sebab yang membolehkannya. Diharuskan. Diharuskan. Bukan disunatkan, tapi diharuskan di situ. Jika ada sebab-sebab yang menyebabkan kita perlu. Cuma hanya mazhab Hanafi yang melarang menjamak salat sama sekali selain jamak di Arafah sebagai sebahagian daripada manasik haji. Tuan-tuan, ada saudara mara daripada India, Pakistan. Dia mari Malaysia. Kita berhenti RNA nak solat jamak qasar. Dia jam. Boleh ke lagu tu dia kata?
Sebab dia tak boleh jamak qasar. Apatah lagi qasar. Dia tak boleh jamak. Tu mazhab Hanafi India Pakistan hari ni lah. Mereka tak boleh jamak. Jadi apa berlaku tu? Yang kedua, mereka hanya jamak ketika buat haji. Kerana mereka berpegang pada hadis yang Rasulullah bila buat haji tu baru menjamakkan solat. Yang kedua, motif ataupun maksad, matlamat, motif lah. Sebab menjamak solat yang Nabi SAW lakukan tersebut bukan kerana melakukan permusafiran, bukan pula kerana takut musuh. Jadi apa motif tersebut? Kalau kata hadis sahih, maka apa sebenarnya yang berlaku sehingga Rasulullah menjamak? Sedangkan tidak hujan, sedangkan tidak musafir, sedangkan tidak dalam peperangan. Jadi apa sebab punca hadis ini? Imam Malik berkata, rahimahullah, saya berpendapat bahawa sebabnya adalah hujan. Sebenarnya riwayat tersebut ada latar dia, cuma dalam teks itu tidak disebut. Jadi Imam Malik bin Anas kata, saya berpendapat situasi sebenar Rasulullah buat begitu tu sebab berlakunya hujan. Hujan yang sangat lebat lah dalam keadaan rumah di Madinah ketika itu dan negara Arab yang jarang kena hujan. Maka katanya lagi, Imam Malik ialah perawi hadis ini. Perawi hadis lebih mengetahui kandungan hadis daripada orang lain. Bila dia bagi pandangan dia lah paling absah sekali, paling valid sekali. Kerana hadis dia riwayat tu. Oleh itu Imam Syafi'i bersetuju dengan pendapat ini. Begitu juga Imam Ahmad. Nama beliau mengkhaskan bagi solat maghrib dan isyak saja. Imam Syafi'i pun betul lah tu. Kalau Imam Malik kata begitu tu, dia pakai hadis tu sebab dia riwayat. Maka sebenarnya hadis yang kata jamak tadi, wala khaufin wala khauf, dan juga bila khauf dengan bila safar, sebenarnya situasinya adalah hujan yang berlaku. Maka Asy-Syafi'i setuju, Imam Ahmad pun setuju. Cuma Imam Ahmad kata untuk maghrib dan isyak saja. Pula adalah sebab dia tu, hujah-hujah dia tu. Baik katanya lagi apa dia? Sebagian ulama berpendapat bahawa motifnya adalah sakit yang memberatkan. Ada pula kata ada keuzuran tu. Ada keuzuran fizik. Pendapat ini sikit sebanyak dipengaruhi oleh riwayat Habib bin Abi Thabit. Sebelum ini, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah berkata, jika bukan kerana safar, takut dan hujan, maka jamak itu tentulah kerana sakit. Ini kata Imam Qudamah daripada mazhab Hambali. Dia kata kalau dalam hadis tak sebut asal safar, sebut takut, sebut asal hujan, makanya pastilah jamak itu berlaku kerana ada uzur syar'i yang berbentuk namanya sakit, marid. Ada satu sakit. Rasulullah marid atau ala safar, marid. Rasulullah sakit. Maka katanya lagi, bagi orang yang melemahkan hadis Habib bin Abi Thabit, pendapat ini terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Boleh bincang lagi. Boleh bincang lagi di kalangan ulama lah. Kita ni baca keputusan yang sudah selesai. Baca sambil bukan baca, mendengar pembacaan. Sambil mengatur. Bertahan sikit lagi. Baik. Walau bagaimanapun, pendapat ini pilihan utama mazhab Hambali. Bukan mazhab kita lah. Mereka memiliki pelbagai alasan lain yang menyokong kesimpulan ini. Mazhab Hambali memang paling luas dalam bab ini. Mereka bahkan membolehkan jamak kerana hajat-hajat tertentu yang memberatkan pelakunya. Sebab tu ada sahabat-sahabat kita yang mengaji hadis ni, yang sedikit tidak mahu terikat dengan mazhab. Mereka kadang-kadang kita tengok agak longgar lah. Tiba-tiba jamak. Bukan qasar ya. Jamak, yakni himpuh zuhur dengan asar. Dia kata, kenapa? Sibuk buat kerja sikit hari ni. Tak buat nak jamak. Dia kata, biar betul tak ni? Boleh, Syekh. Anak mengaji boleh. Rupa-rupanya mazhab Hambali lah. Tak tu salah kau. Wallahu a'lam. Kalau dia benar ikhlas bila dia beramal itu kerana dia nak praktikkan ilmu dia, semoga Allah Ta'ala terimalah ibadah dia dan tak menggolongkan dia sebagai
golongan tatabu' ar-rukhas, yang ini tebuk-tebuk amalan kerana hawa nafsu. Mereka dirasa perlu sungguh masa tu untuk dia jamak. Jangan kata tuan-tuan ya, saya lah yang masih bekerja apa semua ni, ada situasi-situasi yang memang kadang-kadang kita akhirnya memang terpaksa lah. Tapi tak cerita ke orang lah, sebenarnya aku seorang je lah. Tapi tak boleh lazimi. Tak boleh relax, jamuk lagi ni. Mana boleh begitu. Tapi jika ada hal-hal yang mendesak tertentu. Nanti kita akan tengok fatwa Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Menarik. Terutamanya bila melibatkan pekerjaan yang kritikal. Sebagai contoh, doktor pakar bedah. Sebagai contoh, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi contoh apa dia? Polis trafik yang mengawal lalu lintas. Dia bagi fatwa secara umum. Itu nanti kita kata. Baik, rincian perkara ini dapat dirujuk dalam kitab-kitab muktabar mazhab Hambali. Ni kena rujuk ustaz yang mengajar mazhab Hambali lah pula ni. Baik. Segelintir betul, menjamak solat tanpa sebab. Segelintir ulama melangkah lebih jauh. Mereka berpendapat bahawa jamak solat diharuskan meski tanpa sebab. Itu dia. Asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Jarang-jarang. Tapi apa tak ada jarang-jarang? Minggu sekali jarang ke? Kerap dah tu. Sebulan sekali. Boleh kata kerap juga tu. Ada macam bila orang jamak ada fatwa yang fatwa mazhab Syafi'i, Imam Nawawi yang membenarkan jamak, apa dia? Mereka yang tertinggal solat sunat subuh tu. Solat fajar. Rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Dia hari-hari solat sunat fajar sebelum subuh. Ada hari terlepas. Bila terlepas tu, setengah ulama dalam mazhab Syafi'i, yakni Imam Nawawi rahimahullah, membenarkan untuk orang macam ni jamak qada. Lepas solat subuh tu, dia qada solat sunat fajar tadi. Boleh. Tapi tak boleh hari-hari lah. Dia bukan rutin. Dia macam setahun tu berkali 2-3 kali terlepas. Letih sangat kalau lagu mana ke, baru balik daripada Kelantan tak larat kalau lagu mana. Perjalanan jauh cuti sekolah kan. Maka terlepas tak sempat. Walaupun di rumah ke, di surau masjid ke, maka bolehlah dibenarkan untuk jamak. Cuma tak boleh jadi kebiasaan rutin, tak boleh. Kalau kita syok dia. Bahkan dia telah buat satu benda yang haram, iaitu solat sunat lepas solat subuh tu. Mana boleh. Itu waktu yang diharamkan untuk solat. Baik, katanya lagi apa dia? Pendapat ini dinisbahkan kepada sebagian ulama salaf seperti Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, Rabi'ah dan Ibnul Munzir. Saya melihat pendapat ini sangat lemah, kata guru kami, Hafizahullah. Dr. Umar kata lemah ni, walaupun ada lah ramai ulama pegang ni, tapi lemah pendapat ni. Melihat situasi rakyat Malaysia yang lebih kurang ni, janganlah kita popularkan pendapat ini. Kalau tidak, mana solat? Tak ada. Sekarang. Relax jadi jamak. Ini ia bercanggah dengan banyak dalil qat'i, dalil yang pasti, dalil yang putus, iaitu salah satunya firman Allah Azza wa Jal, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mawquta tu pada waktu dia, pada waktu yang sudah ditentukan. Ke mana boleh wenang-wenang nak mari ni jamak lah. Tak boleh gitu. Tapi kalau ada sebab yang dibenarkan, darurat lah, maka itu cerita lain. Ayat ini ialah hukum asal dalam masalah ini. Solat mesti dilakukan pada masa-masa yang telah ditetapkan. Mazhab Hanafi berpegang kuat dengan ayat ini sehingga mereka melarang semua bentuk jamak kecuali di Arafah sebagai sebahagian daripada manasik haji. Mereka terkenal dengan amalan menolak takhsis Al-Quran, kecuali takhsis ni pengkhususan Al-Quran, kecuali dengan hadis mutawatir. Tapi kalau ada hadis mutawatir, maka mereka akan beramal dengan hadis. Kemudiannya, para ulama yang membolehkan jamak mentakhsis membolehkan jamak mentakhsis ayat ini dengan hadis-hadis sahih meskipun tidak mencapai darjat mutawatir. Itu kaedah lah.
Ada pun pendapat yang membolehkan jamak tanpa sebab, maka ia tidak memiliki dalil selain hadis Habib bin Abi Thabit yang dinilai lemah oleh ramai ulama tadi. Berdasarkan kajian di atas, hadis ini tidak cukup kuat untuk mentakhsis dalil yang qat'iatus thubut dan dilalahnya ini. Ini kaedah apa? Istilah-istilah berkaitan dengan penggunaan dalil ataupun nas itu. Ibnu Khuzaimah berkata, ada pun riwayat ahli Iraq bahawa Nabi SAW menjamak solat di Madinah bukan kerana takut ataupun hujan, maka ia keliru dan salah. Juga bercanggahan dengan pendapat semua ahli solat kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, boleh ke jamak ni? Boleh jamak tu. Dengan syarat ada hal-hal yang dibenarkan lah. Apa dia tadi? Apa dia tadi? Musafir. Itu confirm. Sakit. Hujan yang lebat. Hujan lebat ni dalam konteks kita ni sampai tahap banjir hari itulah. Hujan-hujan biasa petang-petang tu takkanlah. Tak apalah jamak lah hari ni. Tak ada pasal-pasal. Ada hujan lebat ni. Wah, dia kata boleh jamak ni. Kita pun jamak. Tak perlulah begitu. Tapi kalau hujan tu menyebabkan banjir kelak, rumah kereta kalut habis leceh, tu adalah dia punya pemberat untuk kata jamaklah solat ni. Sebab kalut tu buat kerja nak selamatkan rumah ni. Apa lagi tadi? Matar, peperangan, takut apa semua. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi punya fatwa, boleh saya mak balik nanti, boleh Google pun fatwa Qaradawi pasal solat jamak, akan keluar nanti. Syekh Qaradawi telah buat fatwa ma'asirah. Dia kata dibenarkan untuk orang-orang yang dalam keadaan yang terlalu sibuk, kritikal kerja dia. Contoh, doktor pakar bedah. Dia masuk labor room beranak. Masuk apa? Operation theater. Nah, labor room beranak lah kan? Tukar. Apa nama? Operation theater. Kadang-kadang pembedahan itu memerlukan masa sampai berapa? 12 jam, 10 jam, 5 jam. Biasa mereka. Kita dengar Allah lamanya. Tak, kadang-kadang memang ada. Sampai, pembedahan-pembedahan yang kritikal kan? Bayangkan kalau mereka masuk pukul 12 tengah hari. Patah ada kata, tunggulah lepas zuhur dulu. Allah. Dia bukan boleh tunggu orang, schedule dia tu orang lain pula nak bedah lepas ni apa semua. Dia pakai bedah ni, dia tak buat schedule tu, orang lain buat schedule untuk dia ikut. Jadi masuk pukul 12, habis lepas asar. Jadi dia terlepas solat apa tu? Dia terlepas solat zuhur. Maka dalam keadaan itu, sebab dia tu memang dalam keadaan kerja yang kritikal, seorang doktor pakar bedah, yang dia tak boleh tinggal lah operation theater dia tu. Maka begitu kata Syekh Dr. Yukawi, tak ada masalah, dibenarkan. Kerana menyelamatkan nyawa tu. Dalam maqasidus syariah, hifzun nafs adalah antara yang tertinggi. Hifzuddin, hifzun nafs nombor 2. 5 maqasid syariah. Al-khamsah ad-daruriyah. 5 perkara darurat yang syariat nak selamatkan. Yang pertama agama, yang kedua nyawa. Begitu jugalah Syekh Dr. Yusuf Qaradawi bagi contoh mereka yang kerja sebagai contoh polis trafik, yang dia jaga lalu lintas ni waktu puncak, contoh 4 petang, masa itulah 4:30. Asal tak masuk lagi 4:30 dia kena pacak dah. Di Shah Alam di mana ni. Jaga sampai maghrib. Kalau begitu, bahkan dia dibenarkan untuk jamak takdim. Dia awalkan. Boleh qasar ke? Tak boleh. Qasar lain. Qasar ringkaskan. Qasar ni hanya boleh bila musafir. Itu kena faham beza tu. Jamak qasar ataupun qasar saja dibenarkan ketika kita atas jalan dalam musafir. Mazhab Syafi'i 3 hari itulah. 3 hari di tempat kita tak mustatin tu, tak boleh jadi istilah mustatin. Rumit juga tu. Kadang-kadang ramai orang salah faham tu. Jadi jamak sahaja itu adalah menghimpunkan 2 solat zuhur dengan asar. Tetapi bila saya bincang kita mengaji dengan beberapa orang guru ni, ada guru-guru saya yang mengaku sebenarnya mereka pertama dari sudut musafir ni jarak, kalau orang mazhab Syafi'i berapa? 2 marhalah. Kan? 2 marhalah tu apa maksud dia? Bahas pula ulama.
ada kata 90, ada kata 93,5 kilometer. Batu lain, batu 60 batu, kilometer 90 lebih. Aku tukar dari situ kadang-kadang tu. Batu lain, kilometer lain pula. Dah. Lepas tu dia khilaf pula situ. Mari tengok ada yang kata, Syekh, 15 kilometer boleh dah sebenarnya. Sudah. Kalau 15 kilometer, sini keluar sikit pada taman saya ni, habis boleh jamuk dah. Jadi, itu keluasan fiqh ya. Tapi ala kulli hal, kita mengaji semua ni bukan bermaksud kita nak beramal semua. Akhirnya kita ambil yang the best tanpa kita meringan-ringankan. Kita khawatir bila mengaji banyak ni dia akan cenderung untuk nak tatabu' ar-rukhas dipanggil. Tatabu' ar-rukhas. Tebuk-tebuk ni. Bermudah-mudah. Dia bukan sepatutnya taisir. Fiqh taisir itu Syekh Dr. Yusuf Qaradawi punya manhaj. Begitu juga Mufti Perlis ya. Mereka mempopularkan fiqh taisir. Kalau ada dua pandangan, pandangan A, pandangan B. Pandangan B lebih ringan. Tetapi ternyata pandangan B itu bukan pandangan mazhab Syafi'i. Sepatutnya pandangan B yang kita ambil. Itu fiqh taisir. Tapi tatabbu' ar-rukhas, bermudah-mudah ni, dia bukan kira tu. Dia kira nafsu lah. Tadilah hujan sikit. Jamuk hari ni. Hujan, baru remang-remang hujan, bukannya hujan betul. Dan kalau hujan lebat, sekilat apa pun, tak ada efek pun awak duduk dalam rumah dengan ada paip, dengan ada apa. Semayang nak jamuk apa benda je. Dulu ni zaman Nabi, bila hujan, dengan rumah tak ada atapnya, apa semua kalup, nak semayang, basah. Wajarlah berlaku, kita kata extension tu sikit tu. Begitu juga Rasulullah pernah lewatkan sikit solat zuhur, kerana terlalu panas. Solat Jumaat ya, pernah ada riwayat kalau kita baca sungguh, mengaji hadis satu-satu, akan jumpa di sana peristiwa Rasulullah tunggu sehingga beberapa lama matahari itu condong maksudnya redup sikit baru sebab panas sangat masa tu. Hari ni ada isu lagi kau panas apa semua tu? Tak ada. Solat dalam masjid belaka. Itu realitinya. Wallahu a'lam. Ada soalan yang kita nak bincang? Ada soalan Ustaz daripada Puan Ina. Kebok Saya baca ke? Baru tahu mazhab Hanafi memang tak ada solat jamak, tapi Hambali pula membolehkan jamak tak apa. Kenapa jauh beza kesimpulan dua ulama ini? Kalau meeting langgar solat memang kena keluarlah. Meeting ni tadilah meeting tu termasuk 4 tadilah qarinah yang ada tu. Apa dia? Musafir, meeting musafir. Tapi kalau dia pergi meeting di Kota Baru macam saya itulah. Okeylah, tak ada masalah. Kita dalam musafir. Nah, Ni meeting aman damai ni Ustaz. Kadang kita perhati yang buat live pun macam ni meeting depan rumah, meeting di baranda rumah. Itu tidak meeting tu. ada sekali lah Itu sedang berbincang-bincang saja. pembentangan bajet Ustaz. Itu Perasan memang langgar. itu kita sangka baik musafir belaka lah. Gitu. Kita sangka baik Ustaz, musafir belaka. maksudnya baru tahu yang mazhab Hanafi tu. Ya. Maksudnya dia tak ambil kira langsung macam hadis-hadis kan banyak Itulah cara faham hadis di sisi mereka lah Kak Ina. Beberapa hadis tadi tu itu cara mereka istinbat. Cara Imam Abu Hanifah istinbat hadis itu dia tengok ayat Quran mesti nombor 1. Hadis nombor 2. Jadi sekarang ni ayat Quran ni bagi mereka padan dah. Sebab tu dalam masalah amin bacaan dalam Quran bacaan Bismillahirrahmanirrahim tu ataupun lafaz amin mereka berbeza tu antaranya sebab benda gitulah. Bagi mereka Bismillahirrahmanirrahim tu silap saya. Membaca Fatihah dalam solat. Mazhab Syafi'i pegang hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tak baca Fatihah. Maksudnya semua orang wajib. Syarat sahnya rukun adalah baca Fatihah. Mazhab Abu Hanifah dia pegang ayat Quran yang kata wa iza qara'tal Quran kata. Siapa yang baca Quran senyap dengar.
fastami'u, kena tengok ayat-ayat saya baca salah. Maka dengarlah. Maka dengarlah. Jadi dia kata ayat Quran sebut kalau orang lain baca Quran kena dengar. Jadi dia pegang bila imam baca jahar, makmum tak payah baca apa-apa, senyap dengar saja. Dia pegang gitu. Begitu juga dalam ni lah. Quran kata dah. Ayat Quran tadi surah apa tu kita baca dah? Ada dah ayat dia dah. Walaupun Nabi buat dan sahabat meriwayatkan Nabi ada jamak-jamak yang lain lah. Nabi buat, mereka melihat itu khusus pada tempat itu saja. Sebab itu mereka jamak hanya dalam manasik haji. Sedangkan ulama lain tengok, oh kalau begitu, maksudnya musafir selain daripada pergi haji pun termasuk musafir juga. Ni fiqh ni Kak Lina, fiqh dia panggil. Itulah baru tahu Ustaz. Saya pernah cerita dulu ya, mazhab Abu Hanifah ni paling banyak guna ra'yi dia panggil. Madrasah Abu Hanifah ni guna ra'yi, guna, tapi dia tak keluar daripada kaedah. Cuma cara dia guna tu luar biasa. Contoh ya, ni Dr. Umar juga share dengan saya. Menarik mazhab Abu Hanifah ni. Ustaz Zulkhairi makna kita pun bila dia baca fiqh mazhab Hanafi ni dia kata lain macam lagi. Ana baca pening sejak. Lagu mana kita tengok orang India tu dia bercakap macam tu lah dia boleh. Tu memang Ustaz Zul sebut pada saya. Contoh ya. Bila seorang suami mati isteri, ni masalah mandi jenazah. Suami boleh mandi jenazah isteri, isteri boleh mandi jenazah suami. Dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kita hadis-hadis hukum oleh Ibnu Hajar Asqalani mazhab Syafi'i itu, jelas sebut Aisyah kata, kalau aku mati dulu aku nak Ali mandikan jenazah aku. Jadi isyaratnya suami boleh mandikan isteri. Tu mandi jenazah tu. Begitu jugalah ada riwayat lain bahawa Rasulullah sendiri pun ada 2-3 riwayat dalam Kitabul Janaiz yang isyaratkan perkara tersebut. Bahawa tak ada masalah dalam mazhab Syafi'i, suami mandikan isteri, isteri mandikan suami. Vice versa. Kalau nak ya, tapi tak menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Siapa-siapa yang nak yang nak wasiatkan, saya bila saya mati kalau suami hidup lagi saya nak suami mandikan. Silalah. Tapi kalau suami tak ada, apa dosa dia tu. Nah, jadi dalam mazhab Hanafi, si isteri boleh mandikan suami. Tapi suami yang kematian isteri tak boleh mandikan isteri. Saya ulang balik. Dalam mazhab Hanafi, kalaulah yang mati itu suami, isteri boleh mandikan suami. Tapi kalau yang mati itu adalah suami, balik. Isteri, suami tak boleh mandikan. Apa hujah mereka? Baik. Bila suami mati, isteri ni dikira masih bersama suami ke tidak? Masih ya. Sebab apa? Hujahnya iddah. Dia tak selesai lagi. Dia masih ada ikatan dengan suami dia yang mati tu. Dia masih ada ikatan. Dia apa hujahnya? Dia tak boleh on the spot kahwin dengan orang lain, tak boleh. Dia kena tunggu dulu salah satu quru. Dia kena tunggu dulu salah satu quru tu. Iddah. Jadi dia ada lagi ikatan dengan suami dia yang mati. Tetapi bila suami ini, isteri dia yang mati, boleh tak on the spot dia kahwin dengan adik ataupun kakak isteri dia? Boleh ke tidak? Dari sudut hukum. Boleh. Bila boleh bermaksud, dia ada hubungan lagi tak dengan isteri tadi? Tak adalah. Tak ada hubungan. Itu mazhab Hanafi Kak Lina. Oh memang. Dia kona kot tu Nampak. Tapi nak kata tak betul pun, betul tu. Nak kata tak betul, kaedah dia tu, hujah dia tu, cara dia tengok nas tu, betul tu. Cuma yang kita pilih yang ni lah, yang biasa ni lah. Tu cara dia kona tu Kak Tun. Bijak Kak Tun. Baiklah, itulah sedikit sebanyak perkongsian malam ni insya-Allah. Ada soalan Ustaz? Mana pula tu?
Okay, ada nak tanya, bolehkah lagi. kita jamak kasar solat sebelum musafir? Maksudnya sebelum mulakan musafir dia laksanakan dulu solat dari rumahnya. Baik, itu ada perbincangan ya. Bahkan ada isyarat pun Rasulullah pernah buat. Cumanya tak menjadi kebiasaan. Biasanya solat untuk jamak qasar ni kita kena keluar daripada kawasan kampung kita. Kalau kita zaman sekarang ni keluar daripada ramah perumahan lah. Keluar sikit barulah boleh jamak qasar dengan syarat masuk waktu lah. 12 tengah hari nak jamak zuhur asar tak boleh. Kena masuk waktu dulu. Cuma bagi setengah keadaan. Yang tadilah ada qarinah, yakni ada kita kata keperluan. Contoh kita nak keluar tu apa nama? Yang kita tahu sepanjang perjalanan tu nak berhenti payah, kita pun anak ramai. Kita anak kecil-kecil lagi, 5 orang tu setahun belaka. Ada sekali tu setahun 2 orang, bulan 12 boleh 1 bulan 12. Contoh. Jadi kita tahu nak berhenti nak apa ni memang payahlah. Yang kita tahu sentiasa ada masalah. Lepas tu jalan nak pergi rumah kita tu pula, dengan RNR-nya tak ada, kita duduk mana lah, hutan mana, tahu kita ni kampung ni. Maka dalam keadaan begitu, setengah ulama kata boleh. Tapi syarat masuk waktu dululah. Masuk waktu tu kita jamak terus di awal-awal. Cuma kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kena keluar dulu daripada kampung sikit. Sikit je, keluar sikit. Yalah kita pun fikir. Daripada keluar sikit tu baik, selalu apa masalahnya. Waktu pun masuk dah. Sebab dia kira kalau duduk rumah tu kita belum keluar musafir lagi. Bila kita keluar sikit pada rumah kita telah bermusafir. Itu namanya musafir. Duduk rumah kita, mana musafir lagi? Dalam rumah kita ni. Begitu. Nah, jamak tamam bolehlah kalau ikut hadis malam ni. Jamak tamam, ya. 4-4. Kalau zuhur asar 4-4 ya. Bukan jamak qasar ya. Kalau yang kata doktor ataupun yang Syekh Dr. Yusuf Qarabi kata tadi, doktor polis trafik, orang-orang yang berkerjaya yang melibatkan sibuk apa semua langgar waktu solat ni, mereka jamak tamam. Bukan jamak qasar, dia buat qasar jam. Seronok lah hari jamak qasar kan. Tak boleh. Jamak tu zuhur asar 4-4. Ataupun 3 maghrib isyak 3-4. Wallahu a'lam. Baik Kak Ina, terima kasih, alhamdulillah. Okey. Ustaz, kalau Lepas dah ni. Ustaz, kalau pesakit dia masa OT Ya Kak Ina, sakit? dia pesakit. Okey, dia kalau dia jamak boleh juga kot ya. Sebab Ya, kata dia termasuk. sebab dia mungkin operation tu makan 2 jam 3 jam ataupun kata lepas waktu asar. So dia jamak dengan zuhur dan asar dulu kan. Ya. Boleh Tapi bukan qasar lah, jamak tamam tadi. tamam lah kan. Ya. Boleh. Dia balik pada hukum macam doktor dia dah kalau dia yang kena bedah, doktor yang membedah dia, samalah dia berdua lah tu. Dia termasuklah insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Okey, kita ada apa-apa lagi sebelum kita berhenti ni? Tak ada dah kot ya. Soalan sahabat-sahabat semua, ada soalan lagi ke? Minggu depan apa ni? Solat Jumaat pada hari raya. Selalu berlaku ni Ustaz. Ya? Selalu berlaku ni. Ya, banyak kali ya. Di 3-4 tahun ni banyak kali kan. Jadi kami lelaki ni, 2 kali hari ni kena tutup. Saya nak tanya Ustaz. Aduh. Assalamualaikum. Macam mana? Tapi ada juga tanya-tanya. Tak payah kot. Assalamualaikum Keluar Ustaz. sikit tu diam kot. Boleh ke gitu tu? Kita akan bincang insya-Allah. Wallahu taala alam. Jadi bila tak ada apa dah, saya mohon kita berhenti sini. Sebelum kita sambung minggu depan lah insya-Allah. Ustaz, Kak Pah lagi soalan ya Ustaz. Kak Pah lagi soalan kejap. Kak Pah. Apa? Mana ada? Kak Syarifah. Nanti soalan. Silakan Kak Pah. Okey, kita dah niat untuk jamak takhir. Tapi bila kita sampai tempat tu, banyak waktu lagi. Katalah kita sampai tempat tu pukul 2. Banyak masa lagi sebelum masuk asar. Jadi boleh tak kita ubah niat, kita buat jamak takdim? Tak ada masalah ke apa? Sebab niat ni dikira pada waktu kita yang kita nak solat. Okey. Maksudnya kita tu rumah tu nak jamak takhir lagi ni.
Nah, tiba-tiba sampai awal. Sampai berapa? Pukul 3.30 kata. Tak masuk lagi asar kan. Macam mana nak jamak takhir masa tu? Terima kasih Ustaz. Ada setengah kan dia kata tak apalah, tunggu asar masuklah baru jamak sekali. Tapi bagi setengah orang dia kata tak apalah kita tu. Jadi yang pentingnya solat, ibadah kita solat ni dikira niat yang kita pada waktu tu nak solat. Niat yang awal tu niat kita nak turun musafir saja. Kira gitulah, wallahu a'lam. Ustaz, rasanya dah tak ada soalan. Okey, baik. Sebab semua. So kita sampai penghujungnya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Terima kasih ilaika Ustaz ya wal atas asr. kesempatan. Terima kasih Ustaz. Okey, assalamualaikum. Salam Terima kasih semua. Bersama-sama Ustaz. Baik. InsyaAllah sahabat-sahabat semua, terima kasih terhadap malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu seterusnya. Dengan itu, Kak kasih semalam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syida. Ya, Liza, pergi rehat dari dulu tak apa. Apa tu besok nanti kita masuk ke dalam grup ya. Liza rehat dulu untuk malam ni. Untuk esoknya kelas ya. Okay, rehat pergi tidur. Sakit kepala tu. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Nah.